besok atau lusa, malah jual. Mungkin bila-bila hidup berubah, namun kini kala ini watak sebegini aku berlakukan. Tangan dikocek, Patutnya macam ni. jalan menyengit, Agaknya punya pun tak hati unlock ke pun. langit, sabar menanti peluang Dia tak unlock datang. apa. Dia tak unlock dia punya tu Betulah Macam ni. Macam ni okey. selepas hujan, nantikannya Ini studio kat rumah Lebih kurang macam tu lah. Oh, okey. Audio okey, dengar okey. Okay, clear. Sini okay. Okey, cantik. Loud juga. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Okey. Tidak rasa terpenjara ke ataupun memang rasa macam biasa? Sebulan Dia lebih dah. mula-mula tu risau kak, macam banyak benda dia cakap tak boleh kan. Lepas tu lepas beberapa hari tu ada beberapa tugas, banyak kerja ni. So, tapi dia macam lagi susah sikit sebab kali ni dia macam kerja-kerja muzik kali ni macam involve dengan video shoot. So yang tu bukan benda yang selalu saya buat lah. Macam kita orang ada buat untuk macam record muzik dari rumahnya program ni, macam kita compile semua orang macam main parts masing-masing, so compile jadi satu video. Itulah kita kena compile video tu lah, so saya kena record gitar sambil shoot. Benda tu saya jarang buat lah, so bukan barang saya lah, tu macam okay. So dia more kena tahu macam apa frame per second, apa benda-benda shoot tu pula. Itulah Satu pengalaman baru satu ilmu baru juga kan. Lepas tu kita orang ada buat lagu untuk Astro punya kempen ni, untuk stay at home punya benda agak lah. Lepas tu benda ni plan dia sebelum MCO lagi. Lepas tu dah ada plans lah. Plan dia is kita akan record beberapa penyanyi sekian-sekian lah. Lepas tu ngam-ngam bila dah kena MCO ni, semua orang tak boleh pergi mana-mana. But lagu tu still kena proses. So kita progress cara yang macam semua orang record kat rumah. Satu experience baru jugalah, sebab sebelum ni kan penyanyi datang studio, kita jaga vokal, kita yang decide ad-libs ke apa benda, idea apa semua jadi dalam studio. Kali ni dia macam semua orang kena ambil parts ni dah tulis apa semua, okey nyanyi part ni apa semua and compile, lepas tu tune and tarik phrasing apa semua. Busy lah, macam lagi susah sebenarnya. Tapi benda tu siap. Bila kita boleh tengok benda tu? Dah ada dekat Astro Gempak. Nama lagu tu Sentiasa Ada di Sini. Ada. Siapa lagu Noh punya lagu. Astro Dia cerita pasal unite punya maksudnya kita dalam musibah ni kita kena buang ego, kena buang semua perbezaan kita sebagai orang darjat apa sekalipun, kita semua kena jaga semua orang. Macam tu lah demo tu, unity punya benda lah. Sebab banyak lagu kalau kita tengok bila ada benda-benda macam ni, ada lagu sedih tau, kita tak larat lah sedih. Kita nak harapan, ada benda harapan, kita nak uplift benda ni. Macam tu lah. Betul. Semua sedih nanti kan? Semua sedih, ada flute ni. Aduh. Sedih lah, memang sedih. Okey, kira juga nak cari Astro Gempak ni. Harap boleh jumpa dalam YouTube ke apa lah. Ada. Rumah tak ada Astro. Oh, dekat dalam YouTube ada, YouTube Astro Gempak. So dari segi teknologi mesti awak belajar banyak benda, mesti awak belajar banyak benda lah kan. Apa yang discover sebenarnya, kalau nyanyi sedap pakai mic
ni pakai mic ni pun boleh je. Kita orang rekod lagu tu, Dayang nyanyi pakai mic ni je. Dayang Nur Faizah lah kan. Yalah, maksudnya kalau nyanyi sedap, settle lah. Settle, senang je. Tapi yang bukan yang tak best lah. Maksudnya kita tengok benda ni macam kalau orang tu tak boleh nak pergi studio, actually dia boleh rekod je kat rumah pakai mic, earphone ni. So macam business studio sebenarnya agak orang kata apa, bukan itulah. Tapi itulah kita nak siapkan benda tu within time, kita nak spread positivity kan, so kita kena buat lah macam mana pun. So dalam masa sebulan ni awak punya masa memang occupied dengan projek ni ya, dan projek-projek lain ni. Okay, ni salah satu lah daripada projek-projek lain. Projek lain adalah daripada KKMM multimedia, komunikasi multimedia, ada buat satu program muzik dari rumah. So saya handle a few slots lah, ada dalam 15 slot macam tu saya kena handle untuk artis ni buat performance lah. So saya handle ada 12 band, Hujan buat dan saya sendiri pun buat juga. So kita buat konten lah, macam dia ada 45 minutes, ada 50 minutes, 30 minutes. Kalau satu band tu setiap orang main di rumah masing-masing mereka kena rekod masing-masing. So saya ada team lah. Okay, satu team yang akan edit the videos. So budak-budak band ni jangan tak payah runsing buat macam mana video kan. So kita buat kerja, semua orang buat kerja masing-masing lah. Yang mixing engineer standby untuk mixing, lepas tu yang band kena rekod dengan shoot lah. So semua orang tak tight sangat lah. So semua orang buat. Tapi cepat lah, kita orang buat dalam 4 hari semua tu. Semua? Semua 4 hari. Kelang kabut lah. Macam mana nak tengok benda ni? Sekarang ni dekat, ada satu channel YouTube ni, nama dia Music Malaysia. Music Malaysia punya channel YouTube. Dekat dalam channel tu sekarang dia ada banyak konten-konten yang apa dah? Kempen ni nama dia Kita Harungi Bersama. So dalam kempen ni ada muzik dari rumah, yang mana semua orang perform lah. Daripada veteran sampai ke indie bands, macam-macam lah. Okay. Bagus lah awak punya masa occupied kan. Tapi itulah, ada anak seorang ni memang attention dia macam ni, demand tinggi punya. So kena tunggu malam baru boleh buat kerja. Ni pun dia tak tidur lagi ni, dia ada kat tepi ni. So macam saya tutup. Bilik ni asalnya bilik ni balcony. So saya buat bilik studio, tutup lah sliding door. Awak tinggal area mana Dekat studio juga, dekat Permaisuri. Tasik Permaisuri. Oh, kat belah sana. Kalau dari segi, okay, apa yang awak pandang masa hadapan kita macam mana, masa terdekat ni? Optimistik ke? Tak tahulah. Saya tak berani cakap lah. Tapi sebab bila tengok belik experience yang kita lalu masa PKP ni, takkan macam ni lepas ni, sebab show tak ada. Satu show dah tak boleh buat. Lepas tu lagi kita tak boleh ada mass gathering apa-apa untuk event ke apa, nak buat launch apa pun tak boleh juga. So semua dah more to digital, online apa semua ni. And macam mana itulah, macam mana kita nak buat business through online dengan cara yang ada persaingan yang orang kata apa, win-win lah. Tapi itulah, saya pun tengah draft lagi apa plan selepas ni. Sebab saya ada venue, saya ada satu hall untuk performance sebelah studio. Dah setahun lah. So every week memang ada shows je. Memang ada show, ada aktiviti lah, ada shoot, ada macam-macam. So bila lepas ni benda ni tak boleh run lah. So sewa saya kena bayar juga. So saya kena bayar lagi. Saya kena draft plan lah apa yang boleh buat masa tu. Itu antara benda yang saya risau and saya kena plan betul-betul lah. Wow. Memang sekejap je, macam hampir sekelip mata je kita punya nasib berubah Macam mana orang yang baru start, yang baru macam dia baru
Dia baru sewa tempat tu, banyak kontrak, sign kontrak dah 3 tahun, 3+1 apa. Tak boleh buat apa. Aduh. Saya tak tahu lah, tapi saya try apa yang saya boleh lah. Ya. Saya banyak kali cerita kat orang dah. Saya dah hidup dah setengah abad dah, 51 dah umur saya. Jadi sepanjang masa 51 ni saya fikir macam kenapa kehidupan aku relax je, senang je, tak ada macam malapetaka yang besar-besar. Masa zaman bapak-bapak kita semua dulu ada perang Jepun lah, perang komunis lah. Kita aman damai je. Mak kalau tak kena kat aku, kena kat anak-anak aku. Yelah tu. Lepas tu masuk setengah abad yang kemudiannya, kita punya peperangan dengan virus. Virus. Benda kecil lah ni. Benda kita tak nampak. Okey, nak tanya. Awak pernah tak berangan akan ada kehidupan melawan zombie? Berangan tu apa tak ada. Tapi saya baru ni lah saya ada bukan saya tulis. Saya ada buat lagu dengan Naim Daniel. Dia write pasal macam mana live masa kita lawan dengan zombie lah. Kita macam mana nak survive bila kita dalam zaman ada zombie tu. Kau buat lagu pasal tu? Ada buat lagu pasal tu. Itulah. Bila boleh keluar? Saya tak boleh imagine, tapi apa yang saya express dekat music tu keras lah. Music dia sangat keras lah kerana situation tu macam keras lah. Macam kita tengok World War Z 28 weeks later apa semua tu. Macam tu lah dia punya feel lah. Antara yang dikatakan dalam lirik tu apa? Ya Allah, saya lupa lah. Tapi more tu kita berperang lah, more macam perang lah. Mesej dia more pasal kita kena menang lah, macam tu lah. Menang dan bertahan lah, macam tu lah. Cakap pasal zombie ni, yang sering menjadi punca perbalahan saya dengan bini saya adalah kalau wabak zombie datang melanda, kita nak tinggal mana? Tinggal di rumah landed ke ataupun tinggal di apartmen? Itu yang akan menimbulkan perbalahan saya dengan bini saya. Dia jauh betul dia punya cerita ni. Aduh. So saya cakap saya nak tinggal apartmen. Dia nak tinggal landed property. Saya cakap nanti senang nak menyelinap keluar ke apa. Kalau tinggal apartmen ada banyak rumah, banyak pintu, belakang pintu tu ada banyak zombie ke kan. Saya kalau tinggal kat bawah, elok-elok zombie tu datang ketuk pintu rumah kita. Faham. Macam saya duduk landed house, tapi kita orang punya area ni dia townhouse. So dia ada rumah bawah dengan rumah atas. So saya buat decision masa beli tu, saya nak rumah atas. Sebab kalau banjir, rumah atas tak kena. Saya tak fikir zombie lah. Saya tengok, kalau ayak main ni, habis ni. So saya ambil rumah atas. Banjir yang dalam fikiran gila apa. Saya pun townhouse juga, tapi kita punya kat belah bawah. Saya ada dua kali saya tinggal townhouse. Satu kali pertama tu bahagian atas. Bahagian bawah ni kalau apa-apa berlaku kat atas, kita yang jadi bahana. Kalau bahagian atas, betul satu lagi. Sebab tu saya boleh buat studio. Sebab bawah studio saya ni balcony, bawah studio saya beli bathroom rumah bawah. So tak kacau lah. Awak punya master bedroom menghadap awak punya pintu pagar sendiri ke ataupun pintu pagar rumah orang? Master bedroom saya menghadap tak ada rumah, memang menghadap. Kita orang depan ni ada tasik, memang lake view lah. Okey, bestnya. Masa nak ambil rumah ni memang sebab alasan rumah ni sebab ada lake view tu, sebab nak buat arrangement, nak KL punya skyline tu kan. Lepas tu pokok dah naik tinggi, tak nampak nampak pokok, tasik tu nampak di celah-celah pokok. Okey lagi. Kau ada kutu kaya mana buat satu building kat depan tu, lagi tak nampak apa. Ada, tapi dia tak depan ni, dia selepas tasik tu lah. Dulu nampak lah KLCC, KL Tower apa semua.
Sekarang ni apa yang TRX tu track yang tu dia dah tutup dengan satu kondo macam tu lah. Tapi saya buat kat sini tak kena lupakan benda view tu je lah, sebab nak berkarya ni kena dari hati ni, nak main dengan view ni dia banyak sangat aspek tu. Saya dah akan orang kata pengaruh influence tu, dia terlalu banyak konten kan, so saya rasa saya prefer untuk konten macam ni je lah. Faham, betul. Betul lah. Kadang-kadang terlalu banyak influence daripada luar pun dia ganggu kita kan. Betul. Kadang kita dalam bilik kita pun dah tapi dah cukup. Yang paling best nak build up saya pengaruh diri dalam berkarya ni lagi best bila travel. Saya rasa travel lagi, sebab kita experience benda-benda yang out of norm kan. Kita pergi tempat baru, tak kenal orang, kita duduk kat zone kita tu. Yang tu lagi ni. Awak minum kopi atau minum tea? Dua-dua benda. Saya tak minum kopi, saya tak minum tea. Saya memang sangkuik ataupun ayam kowe je. Sangkuik Sangkuik lemon. Jadi kalau travel tempat orang sana sini, duduk kat dia orang punya kafe ke, dia punya kedai warung ke apa, minum air kosong ataupun ni hot chocolate lah. Sebab sejuk Tapi saya tak kopi saya tak kopi, saya tak teh, saya tak durian. Itulah benda-benda yang major yang orang suruh makan. Tak. Saya lewat umur 30-an, awal 40-an ni baru saya develop itu cita rasa untuk kopi dengan tea. Dulu saya tak sampai lagi situ tu. Belum masuk 40 lagi kot. Lagi 5 tahun lah. Lagi 4 tahun. Sabar dulu. Itu lah, kadang saya pun kira nak tahu separuh orang tea atau kopi. Tapi awak bukan peminum, susah lah kita nak discuss. Kita ada satu lagu je bersama, itu pun dah lebih pada 10 tahun yang sudah. Lebih kurang lebih 14-15 tahun ada. 2005, 2006. Betul. 15 tahun betul. 2006. 2006 buat tapi release 2007. Hilang dalam buram. Wow. Kumpulan Koko kumpulan Koko. Dan sejak pada tu, daripada saat itu dan saat sekarang ni, perjalanan seni awak telah jauh. Alhamdulillah, sebab jumpa macam-macam orang lah. Saya orang kata yang lalu fasa dengan abang jugalah, lalu terus abang edit dengan Alpha punya klik masa tu, yang saya punya membuat-buat nak expand, nak explore benda dalam industri ni masa tu lah. Tu sebab apa saya pilih jadi dulu saya nak buat macam-macam. Saya lah nak mix lah, nak record, nak write lah, nak arrange lagu lah. Abang edit lah yang tolong buka decision saya nak pilih nak jadi apa satu. Masa tu lah saya nak edit arranger. Masa tu juga saya selalu dengan Abang Alpha, dan Abang Alpha kira macam mentor lah. Kira saya buat music arrangement ni based on macam mana cara Alpha fikir lah, macam tu lah. Alpha yang menjadi influence tu tapi bukan cakap influence ni bukan maksudnya daripada cara progression ke apa ke. Tapi cara macam mana kita nak think untuk buka lagu tu, macam tu lah. Macam antaranya macam selalu bila kita jadi music director untuk backup artist kan, kita akan jumpa macam-macam lagu nak backup artist kan, kita akan tahu ni siapa arranger lagu ni, siapa arranger, kita boleh faham benda tu. Dari situ yang saya apply kat music arrangement
saya nak buat arrangement ni, nanti MD ni dapat lagu saya, dia akan ingat apa lagu ni susah buat, kenapa dia masuk house tu repeat balik benda ni lain lah, macam tu lah. Selalu kan masuk letter A, lepas tu repeat letter A tu sama juga. Saya tak amalkan repeat tu benda yang sama, selalunya benda tu lain. Alpha selalu buat macam tu, yang saya ikut cara tu. Macam kalau macam first verse, second verse benda lain. Benda tu yang macam selalu MD kan nak tulis nak senang kan. Lepas ni repeat lah ni. Lepas tu practice. Salah. Bukan. Sebenarnya repeat tu benda lain pula nak kena buat. Lepas tu letak signature, apa-apa signature. Saya suka letak signature saya macam benda-benda yang attack yang adalah benda-benda odd. Timing ke apa. Chords. Benda-benda yang macam orang macam dengar, weh ni AG punya kerja ni. Itulah benda tu. Tapi lama kan nak build up benda tu. Kena practice lah. Saya baru-baru ni saya borak dengan Alpha dengan Aidin dalam perbualan saya yang lebih daripada 3 jam. Uish. Lepas tu lama gila. Lepas tu Alpha ada cerita pasal lagu dia, lagu Ajai, tajuk dia Matahari, nyanyian Hafiz. Dia beritahu dia tersalah bikin lagu tu macam mana entah. Lagu tu sebenarnya macam 6/8 tapi tidak boleh dia main dengan 6/8. Kalau nak main drum dia kena main dengan 4/4. Lepas tu ada certain parts memang kena main dengan 6/8. I mean certain instrumentations. Certain instrumentation kena main dengan 6/8. Drums kena main dengan 4/4. Because bila lagu tu masuk ke juara lagu, Alpha dengar memang tunggang langgang lah benda tu. Jadi dia kena explain pada diorang. Okay, drummer kau kena main macam ni. Okay, yang instrumen lain kau kena main macam ni. Something dia. Betul. Benda tu lah saya nak lagu-lagu yang saya tulis, arrange tu bagi orang ingat lah selalunya. Macam bila kita jumpa macam, hari tu aku main lagu hang, teruk lah, menyusahkan aku lah. Benda-benda tu lah. Sebenarnya saya suka challenge tu. Sekarang ni masa PKP ni saya banyak art balik. Saya tengah buat satu projek macam saya call kawan-kawan musician, kita orang cover balik hit song with style macam tu lah. Kita antaranya cover yang sekarang ada few tak release lagi. Yang dah release hari tu saya dah buat Sinaran, Cila Majid. Tadi release Yuna, Gadis Masa. Ada few lagi lah. Kita orang akan release every week lah kot. Release kat mana? Ada social media, dekat Instagram, Twitter. Saya je seronok je. Oh, okay. Dia, sorry kalau terkeluar tajuk sikit. Dia benda macam ni dia boleh monetization ke? Tak tahu lah. Saya tak monetize pun benda ni sebab saya buat for fun je. Oh, okay. Sebab lagipun lagu orang kan. So macam tak tengok. Saya more to exposure apa yang idea bukan idea yang sepatutnya. Maksudnya lagu ni sebenarnya lagi cool, boleh lagu ni sebenarnya boleh buat benda yang cool lah, macam tu lah. More nak bagi tahu orang macam tu lah. Sebab kalau kita tengok The Voice ke apa, tengok yang Mak Saleh punya music show kan, dia orang rearrange apa, dia orang kadang-kadang tak rearrange pun, tapi macam mana dia deliver tu, benda tu yang gila. Lepas tu kita tak habis-habis macam Mak Saleh tu power, pasal apa tak boleh lah. Kita kena, sebenarnya kita boleh buat benda tu, buat jangan cakap lah, buat. Betul. Eksperimen benda ni kan. Bukan untuk fikir wang ke atau apa-apa. Yalah. Sekarang ni dalam masa 5 tahun ni siapa arranger yang awak nampak macam kalau awak jadi MD, dia ni punya benda patutlah macam ni. Siapa arranger kat Malaysia yang pada awak prominent lah, yang ada keunikan dia yang tersendiri? Dalam 5 tahun ni sebenarnya kalau nak saya buat list nama ni susah. Satu sebab
bila saya dah asyik fokus kerja saya, dia macam hari-hari habis recording saya akan transfer lagu masuk pen drive, masuk kereta, revise, buat macam mana, apa nak improve kan. So banyak dengar kerja sendiri. Tapi yang saya banyak impress tengok apa arranger sekarang yang baru-baru ni sebenarnya kenalan juga yang macam kita orang kerja sekali. Macam saya selalu buat dengan Azim Jain Ali, dia drama. Rudy Nastia. Lepas tu ada satu budak baru kenal juga ni, nama dia Sufren. Ni semua yang tengah orang kata apa? Tengah duk apa? Faham tak macam mana nak cakap? Tengah semangat. Tengah ada benda ni aku nak tunjuk kat hampa ni aku boleh buat. Macam tu. Lepas tu yang lain-lain adalah banyak yang berusaha lagi lah. Saya rasa dia masih berusaha. Dia belum jumpa lagi yang macam signature aku yang ni. Dia dah pegang benda tu lah. Macam tu lah. Belum lagi. Diorang ni biasanya dalam umur awal 20-an lah yang nama awak sebut ni. Dah ada late 20, ada 30, Jeng Rudy dah 30. Sufre ni macam muda lagi lah. Dia muda. Ramai lah sebenarnya. Ramai. Kalau tengok kat Instagram tu banyak yang talent-talent yang buat cover yang try something lah. Cuma dia tak sampai satu yang macam maksud saya dia faham production lagu macam mana sepatutnya. Dia ada idea, dia ada idea nak buat tu ada, saya nampak. Tapi dia tak tak siap lah. Kita tahu dia nak buat apa sebenarnya. Nanti dia akan sampai lah hari itu. Saya dulu start mengarut juga. Dia selalu start ni jadi poser dulu. Buat terror ni, dengar lagu orang tak boleh macam ni lah. Poser gila kan. Tapi benda tu develop lah. Kita sendiri jadi je. Fake it till you make it. Tapi awak bertuah juga tau. Okay, awak dalam umur 36 tahun. Sepanjang 15 tahun ni awak telah melalui beberapa album. Album Koko je 2 sekurang-kurangnya, tak salah saya. 3 sekurang-kurangnya tadi. Album Hujan, awak start daripada Hujan yang mula-mula sekali ke ataupun kedua? Daripada mula. Itu je dah ada 5 sekurang-kurangnya. Hujan sekarang dah 9 rilis. 9. Kita orang target this year nak buat album ke-10 lah. Tapi kekangan masa sekarang ni tak tahulah, tengoklah macam mana. Adalah plan nak buat album luar kotak lah. Kita orang pun dah lalu few album yang macam hujan. Album kelima tu kita orang buat konsep album, buat macam metal lah, apalah, buat lagi keras tu, balik kepada hujan yang ni more tu macam symphony macam-macam lah. Kita dah experience macam-macam. Ada satu benda kita orang tak sentuh lagi. Yang tu nak buat kat album 10 ni. Apakah itu? Tu lah. Tak kita tahu benda ni tak cok lah. Saya mencuba nasib tadi tu. Benda ni kan dalam hari tu masa start PKP, Noh ada buat challenge kat dia sendiri lah. Dia buat challenge satu hari satu lagu. So dia buat sampai berapa tu saya tak ingat, 17 ke 18 lagu lah. Dia buat hari-hari. Dia buat macam-macam jenis. So ada salah satu konsep tu yang macam rasanya yang last kali dia buat. Yang tu yang kita orang nak buat nanti. Macam tu lah. Tu clue tu. Okay. Yang last tadi tu menjadi model yang korang akan buat di album ke-10 ni dia bukan yang macam tu, tapi kita nak buat benda tu lah. Macam tu lah. Yang hari tu buat dengan Noh tu macam clearly orang kata apa, tak ada eksperimen sangat. Kita more macam tu konsep tu, kita buat macam tu. Ni kita nak inject benda tu dalam hujanness. Sebab kita orang buat album metal tu tak bunyi metal sebenarnya, dia bunyi hujan juga. Some people dengar macam nak jadi metal ni, kenapa hang nak kena buat album macam ni. Tapi sebenarnya tu
sound hujan. Yang faham hujan akan faham lah album tu. Macam dia akan tahu lah. Interesting. Ha. Tu tadi saya cakap, awak antara Koko dengan Hujan je dah ada 12 album yang awak berpengalaman. Dan dalam 12 album ni, satu album on average berapa? 10 lagu lah katakan. Dah ada 120 lagu yang awak ada pengalaman membikin kan. Jadi saya ada diskografi kat Spotify. Boleh cari AJ Koko diskografi dalam tu. Sekarang total yang dah add dalam ni ada 287 lagu. 18 jam 57 minit. So lagu-lagu ni yang terkejar saya lah. So awak punya kemahiran tu dah masak dah. Saya tak puas hati lagi. 18 jam 18 jam. Tak cukup 24 lagi. Kena 24 lagi. Satu hari dengar. Ni satu hari punya kerja. Boleh lah yang lagi 6 jam tu kira anggap sebagai waktu tidur lah. Aduh. Tu pun tak semua ada dalam Spotify. Ada. Yang ni termasuk Yuna, termasuk Yuna. Apa? Banyaklah. Venopian, apa nama dia? Venopian saya tak buat pun. Oh tu bukan awak Bukan. Yang saya involve banyak dengan Kamaseni Studio adalah Masdo. Masdo, Nastia, Dish. Nastia, Dish, Orkes Izadin. Hari tu buat Cora, Budak Nakal Ujung Simpang. Banyak juga. Saya involve dalam production band-band baru lah, sebab banyak band-band baru dia ada benda nak buat tu, tapi dia tak faham macam mana nak deliver sepatutnya. Benda-benda tu saya tolong lah. Kadang-kadang dia rasa ni dah betul, kadang-kadang apa yang kita dengar ni patutnya banyak lagi benda boleh improve. Macam tu lah. Saya tolong cara-cara macam tu lah. Dari sudut rakaman ataupun daripada sudut production lah. Satu production lah. The writing pun saya ambil berat juga. Macam kalau dia buat lagu, kadang-kadang kenapa phrasing apa, setengah phrasing tak friendly. Benda-benda tu saya concern lah. Saya nak phrasing vocab lagu tu friendly dan ada idea yang orang kata sedap lah untuk disampaikan, instead of hang shock sendiri. Tapi kena shock sendiri tu penting. Shock sendiri tu penting. Tapi kadang-kadang shock sendiri yang jangan shock sendiri yang busuk lah. Macam tu lah. Shock sendiri yang wangi macam mana? Yang wangi itulah yang perkara jalan dia tu cantik lah. Dia tak lalu wabak lah. Macam tu. Ya, betul lah. Kadang-kadang shock sendiri mustahak Kalau nak cakap album hujan, actually shock sendiri semua. Diorang tak ada macam target nak kena ni lah target audience kita ni. Buat. Tak ada macam tu. Memang sendiri rasa yang ni best lah. Betul. Tu tadi saya tak cakap yang salah satu lagi daripada advantage yang awak ada album untuk buat tu ialah daripada 10 lagu dalam satu album tu, awak boleh fokus on 3 lagu yang at least awak boleh eksperimen sesuka hati, yang boleh shock sendiri kan. Jadi benda yang eksperimen tu yang akan come out with something yang outstanding, something yang very very interesting. Betul. Dan genre yang selepas awak nanti yang tak ada album, dia hanya akan bikin singles after singles. Betul. Masalah dengan singles ni, kita terlalu nak fikirkan apa yang radio akan main. Betul. Apa yang radio nak. Kita ended up nanti lagu kita dengan lagu orang tu dengan lagu kita sebelum ni sama je. Abang Ed cakap benda ni, actually banyak gila band yang datang nak jumpa saya nak buat single. Kita orang ada lagu ni, saya akan tanya mereka, pasal apa hampa decide lagu ni single? Apa kekuatan yang orang kata boleh hampa pegang lagu ni as single sebenarnya?
Depa tak boleh jawab benda tu. Depa rasa depa buat lagu tu ni single. Depa macam tu. Depa tak ada journey buat album tu. Sebab tu banyak band yang datang ni, saya lagi apa perah depa, saya suka nak orang kata apa, bagi depa rasa sendiri apa journey untuk buat album. At least apa 5 lagu 4 lagu pun at least hang rasa journey hang duduk dalam studio tu, hang tengah perah idea untuk buat 4-5 lagu tu. Kadang-kadang dalam perjalanan tu lah hang akan faham, sebenarnya lagu ni lagi betul lah. Bukan lagu ni, lagu A ni sebenarnya target single, sebenarnya lagu C ni yang sebenarnya potential untuk jadi single lah. Selalu situation akan berubah macam tu. Sebab kita lalu perjalanan kita recording tu. Lepas tu, itulah. Actually, satu lagi, banyak orang maybe ada apa kekangan financial juga untuk stay. Dia tengok kalau nak buat 5-6 lagu ni, nak sewa studio lama, so macam susah untuk apa spend banyak tu untuk pakai studio kan. Saya akan tolong ada apa yang boleh lah untuk dia buat kerja dia bagi dapat lah. Contohnya tak payah pakai studio, maybe dia orang sama-sama dia orang jamming je, dia orang sendiri true experience nak cari lagu apa yang betul. Bukan sahaja dapat jumpa lagu apa yang untuk jadikan single, dia malah juga dia akan jumpa sound dia akan jumpa chemistry band dia, macam-macam dia boleh jumpa bila dia buat macam-macam instead of dia fokus satu lagu. Tu problem bila dia release satu lagu, nanti katalah lagu tu lagu ni best lah, sedap, release. Lepas tu orang semua, sedapnya band ni, sedap lagu band. Han tak ada lagu lain, han tak ada repertoire lain. Dia tak ada repertoire yang cukup untuk kalau orang panggil show, kalau time ni han dia tengah hit, jom lah show, apa panggil pergi show. Lepas tu end up pergi show satu lagu tu, yang lain lagu cover ataupun macam itulah, tu rugi dia. Dia akan buang masa banyak sebab lagu dia tak hit. Lepas tu dia tak ada repertoire lain untuk disampaikan masa show. Betul. Sepatutnya saya rasa macam di abad sekarang ni, perkara ni dah menjadi pengetahuan umum kepada mereka yang main muzik. Kau tak boleh buat satu lagu je. Kau kena kau patut buat 100 lagu. Dengan harapan at least 10 lagu sedap. Saya second album Amir Jahari je, itu kita orang buat. Siang dan Malam punya album tu. Yang tu saya produce album tu. Amir dia dah draft demo dekat 100 lebih lagu. Shortlist sampai nak dapatkan 10 atau 11 lagu album tu. End up scrap. Dia tulis lagu, dia scrap 100 lagu lebih tu. Dia tulis 10 ke 9 lagu, 8 dalam lagu album tu yang baru. Nampak tak? Nampak benda tu bukan senang nak jumpa. Padahal saya dengar lagu dia semua sedap kot. Macam lagu ni sedap-sedap lah. Tapi shortlist tu teliti lah. Kita orang shortlist tu betul lah. Yang ni okey ni. Cari sampai dapat satu konsep yang macam yang betul-betul gam lagu dalam album tu. Nampak konsep album tu menarik lah. Korang puas hati tak dengan 10 lagu yang kemudian tu? Puas hati lah. Lagu. Sangat okay. Kan lalu macam tu rugi. Banyak lagu lain yang dia dah buat tu, sebenarnya banyak lagu yang potensial lah. Dia boleh push untuk orang pun banyak lah. Itulah. Sayang juga lagu-lagu yang lain tu kalau tak ada orang ambil. Ya, dia antara yang saya memang banyak dengar cerita lah. Dia ada banyak lagu-lagu yang dia punya lagu stok lah yang dia boleh simpan. Dan sayang macam generation sekarang ni kita tak menghasilkan banyak sangat produk lah. Ada yang banyak yang buat tapi dia tak share, dia tak berani. Ada few kawan-kawan band yang macam dia record tapi dia tak release. Dia rasa tak tahulah, ada yang setengah tu macam terlalu personal, terlalu orang kata apa menjaga, tak tahulah, dia macam sayang nak release. Ada yang macam tu juga. Yang tu saya tak faham lah, tapi macam itulah tu.
Itulah tu. Yalah, saya kenal ramai juga orang. Tu kalau alamak, saya nak cakap dia, kau jangan kisahkan, kau bagi je. Itu kalau tak jadi, itu kira tak ada rezeki lah. Tapi diorang kemut yang lagu tu kan. Betul abang cakap. Ada yang dia tak berani release. Lepas tu bila dia bagi, dia harapan tinggi sangat. Dia release lagu tu tak jadi. Benda tu affect dengan dia punya, kata apa, dia boleh jadi dia tak mau tulis lagu dah, dia disband, dia buat band lain lah, macam tu lah. Tu problem budak-budak lah ni. Dia look forward something, dia look forward nak benda nak kena jadi. Tak salah kita nak ada vision tu, tapi kalau tak jadi tu kena usaha lain lah, tu je lah. Saya buat koko dulu tak jadi pun, tapi saya terus buat. Kita ada selagi ada benda nak share. Betul, correct, share. Share tu keyword dia kan. Kita mencipta sesuatu ialah untuk share sebenarnya. Takkan kita cipta satu untuk kita simpan dalam poket kita je. Betul dia. Itulah. Sebagai so dalam kerjaya awak ni, awak punya fikir pada diri sendiri adalah, aku seorang arranger pertama ke, aku seorang musician pertama ke, atau aku seorang songwriter pertama ke? AG Koko tu apakah yang paling utama? Sekarang ni dia pun cakap producer. Tapi ada yang ada pemahaman lain pula, producer adalah arranger. Kita ni dari dulu kita faham arranger, producer. Saya dah confused lah, sebab ada sekarang budak-budak sekarang aku produce, tapi sebenarnya dia arranger. Dia bukan, dia orang pakai term producer tu as arranger. Sebab sepatutnya producer as yang seorang satu watak yang label ataupun klien bagi satu jumlah untuk kita buat satu production lah. So saya yang akan decide duit ni nak pergi ke musician ni, nak ke mixing engineer ni, nak ke arranger ni. Saya arrange, okay, saya ambil duit arrangement. Macam tu lah. Benda tu producer punya plan lah. Dia executive producer yang bagi duit. Ya, betul. Dia kira general manager lah, managing director. Kan, betul. Dia manage benda tu, ya. Saya faham macam tu, betul kan? Betul lah, saya setuju tu. Betul. Sama tu. Executive director tu, executive producer tu, nah ni duit, nah kau ambil, kau urus untuk aku. Betul lah. Arranger tu dia punya interpretation of lagu ni macam ni sepatutnya, dia punya arrangement, dia apa yang perlu ada macam tu. Kan? Betul. Betul lah. Producer, awak seorang producer tadi. Saya Tapi saya sekarang nak start. Bukan nak start sekarang, maksudnya saya tengah, orang kata apa, progress lah untuk start, untuk writing balik lagu, buat selama ni buat apa, tapi macam tak tahulah, sebab dari start buat decision jadi arranger tu seronok sungguh, kacau lagu orang sampai jadi pelik-pelik. Dia jadi sifat. So saya nak write pula, macam tu lah. Seronok sungguh Ada banyak je lagu dalam yang simpan, ada juga lagu release yang buat. Tapi kita itulah, dia seronok buat something, menjahit, bagi colour lagu orang apa semua. Awak ada anak didik dah ke untuk buat arrangement? Dia tak sedap panggil anak didik ni. Anak didik saya pun tak tahu apa nak cakap protege kan lagi. Tapi dari dulu masa kat studio dulu memang ada siapa-siapa yang potensial, saya akan ajak kerja sekali lah. Cara didik, cara memberi didikan tu adalah cara dia memberi kerja. Untuk bila bagi kerja kita memberi semangat. Daripada semangat bagi kerja tu, sambil tu dia belajar lah. Dia tahulah error apa yang sepatutnya nak buat. Macam mana hang buat arrangement, nak nampak hang punya signature sendiri. Benda-benda tu lah. Ada. Betul, faham. Awak punya pembelajaran di Aswara dulu antaranya jazz
Antaranya jazz lah, betul lah. Masa kami dulu dekat apa nama? Empire Tower, Ampang, belum masuk kampus. Time tu memang kita punya modul semua pegang pada Assemble Jazz lah. Bila dah pindah ke kampus, dia dah start fokus more traditional, more to kebudayaan punya benda. Tapi saya tak ambil pun arranging. Saya ambil music technology. So saya more to belajar music technology lah, programming, restoration apa semua, pasal recording lah. Sebab saya rasa bila belajar arranging, tapi saya tak halang siapa-siapa lah nak ambil arranging. Saya rasa arranging saya lagi prefer saya buat saya punya rule sendiri lah. Saya sendiri yang decide. Saya tak mau terikat dengan apa yang kita belajar tu. Sebab ada budak-budak yang lepas belajar ambil arranging, dia kreativiti dia takat dia belajar. Dia tak berani nak keluar sikit. Dia keluar sikit dia rasa macam salah ni, clashing note ni tak boleh. Ada benda-benda, ada isu tu. Sebenarnya kalau ada setengah benda tu karakter dia sengit lah. Karakter dia betul. Betul. Sebab macam start dulu hujan kan, macam semua orang macam apa Noh nyanyi macam ni kan. Kenapa Noh nyanyi sangat? Itulah sound dia, itulah hujan punya barang. Sekarang dia dah ada Noh Saleh, lagi advance, lagi orang macam wish. Baru orang tahu macam mana dia start dulu. Sekarang macam mana? Benda tu progress lah. Tak boleh kata macam mana. So kepada orang-orang baru, kalau dia rasa busuk tu, jangan risau. Tu perjalanan dia akan jadi juga. Semua tak tahu cepat ke lambat ke. Dia kena melalui perjalanan tu Mas Do pun mana ada plan apa macam kata nak jadi. Dia memang more tu, ni benda baik untuk kita share, kita buat. Share, keluar album. Tak ada pun intention nak macam ini market sekarang mesti dapat lagu macam ni. Tak ada. Memang buat release. Lepas tu jadi. Alhamdulillah. Genap setahun esok. Kalau kita cakap ni genap setahun esok kami pergi rekod kat Abbey Road last year. Serius? Last year rekod Abbey Road second album Tu lah duk tunggu esok nak post, nak repost 1 year ago cik. Apa perasaan dia rekod kat sana? Dia more tu ambil vibe je kot. Vibe tempat. Macam mana nak experience nak rekod tempat orang ni, macam mana. Kalau cara kerja tu sebenarnya macam saya punya feel saya prefer kat sini lagi best kerja kita macam mana. Kenapa? Sebab style dia lain lah. Dia macam saya tak rasa macam bukan tak rasa tak belajar banyak benda. Actually banyak agak benda saya belajar daripada cara dia kerja tu lah. Dia tak macam kalau kita actually semua orang ada role masing-masing dalam control room tu. Kalau ada bunyi tak baik ke, note lari apa, at least semua orang alert kot benda tu. Dia orang tak ada benda tu, dia orang tak ada. Dia orang macam kalau ada benda macam silap tu, dia orang tunggu sama ada producer atau siapa-siapa yang dalam bilik tu cakap stop. Oh ya? Saya terkejut ke? Takkanlah macam itulah saya agak macam kenapa macam ni ya? Takkan dia masuk kerja dia akan fikir business. Dia tak fikir apa note value lagu ke apa. Takkan tak ada benda tu. Itulah. Tapi sound semua puas hati lah. Memang macam mana kami nak, macam mana ni dia buat lah, memang dapat lah. Tapi macam bila rekod tu, perjalanan masa rekod tu lain lah. Saya rasa macam saya terkongkong dengan dia. Saya macam tak boleh nak pegang dia macam tu. Sudahnya tidak selesa lah bekerja macam tu. Itulah. Lepas tu the next day pula saya tahu rupanya kita boleh pakai operator sendiri. Sebab dia orang lain lah. Sound engineer orang lain, yang jaga recording orang lain. Dia macam tu. Macam kita yang pergi studio, sound engineer yang buat, dia juga yang operate. Dia operator lain, sound engineer lain. Itulah sebab operator dia lah kot. Operator dia
Operator dia ingat ada sempoi. Aduh. Dia dah mencapai tahap specialization yang tinggi Yang ni buat ni, yang ni buat ni. Justru itulah agaknya kalau ada kesilapan berlaku, dia assume that fella is a professional, so he should know. Or he purposely went for that note. Dia sengaja nakkan note tu. So siapa gua? Gua itulah. tukang operate je. Agaknya lah macam pemikiran. Itulah saya fikir macam-macam benda lah, macam-macam kemungkinan lah. Antara yang tak best bila kita ingat dia pun memang tolak kita punya working hours ni. Memang dia buat macam tu, so banyaklah jam kita pakai kan. Sebab sejam RM1,500 tu sejam. RM1,500 kita boleh sewa kat sini, boleh sewa studio per day. Betul tu. Siapa executive producer dia ni? Executive producer independent semua. Masdo sendiri semua. Berwang juga. Sebab dia pakai dia punya booking dia kira per day. Dia tak pakai macam per hour. Tapi kita dari situ kita calculate jatuh berapa sejam. Sejam jatuh RM1,500. So imagine kalau nak break isap okok saja RM500. Jangan berhenti kalau isap okok. Itulah. Masdo. Okay, sekejap. Sebelum saya nak pergi tanya kepada Masdo, saya nak ghostan balik kepada trivia. Tahu tak yang Abbey Road Studio ni, antara pengasas dia, kalau tak silap saya, nama dia Fred Geisberg. Fred Geisberg. Dia buat Abbey Road ni lebih kurang 50s lah kalau dia 50s. Kalau ingatan saya betul dan fakta saya tepat dah. Dia 50s dia buat tu, dan di usia dia yang dah tua tau, Fred Geisberg ni. Saya pun tak gerti sebut nama surname dia sangat, Geisberg. Dan sebenarnya pada 1903 dia berada di Malaya. Dia berada di Malaya pada 1903. So 50 tahun kemudian lebih kurang baru dia buat Abbey Road tu. Berapa tua dia punya umur. Dia buat apa kat sini? Okey. Pada 1903 dulu, dia dengan syarikat mana saya lupa. Dia telah merantau untuk rekod muzik tempatan, muzik tempat orang. Jadi, dia telah berjumpa dengan satu orang yang bernama Kasim. Kasim ni kita tak tahu siapa. Kita tahu nama dia je dan kita tahu suara dia je. Dan mereka telah pergi daripada Kasim ni, kalau tak silapnya dia dari Penang tau. Dan mereka telah pergi ke Singapura pada 1903 dan di sebuah hotel, saya tak ingat di hotel mana, dan mereka telah tukar hotel itu untuk buat rakaman, dan tajuk rakaman tu ialah Nuri Terbang Malam. Dan ia merupakan lagu rakaman Melayu yang pertama. Related gila. Kalau fakta saya betul, benda ni sangat menarik ya. Kalau fakta saya betul. Nanti awak boleh Google Nuri Terbang Malam. Dia satu chord je lagu tu. Kasim Malaya. Dan saya pernah cakap benda ni. Saya tak ingat kat mana saya cakap. Mungkin dekat program Hubungan Rambang Live saya pernah cakap. Dan tak ada siapa tahu siapa Kasim ni sebenarnya. I mean sekarang kita tak tahu siapa Kasim tu. So dia punya, yang pasti dia orang Melayu lah. Yang pasti dia kepercayaan ramai dia orang Penang. Orang Melayu ataupun orang Indian Muslim lah, mamak. 2-3 malam sudah radio OAG call saya. So dia tanya, bang, itu lagu apa nama lagu tu? Nuri Terbang Malam. Okey. Dia nak Google, dia nak perform lagu tu. Sebab lagu tu lagu Melayu yang first record kan. Lepas tu lagu kedua dan ketiga yang rekod lama, at least 10 tahun lebih pada 10 tahun kemudian lah. Apa nama, Ya Omar something, ada beberapa. So itulah tu benda trivia antara Abbey Road, Fred Geisberg apa nama dia, dan pengalaman dia travel ke Melaya ni.
Masdo. Macam mana awak bertemu dengan Masdo? Apa sejarah dia? Asal usul dia, Ali dengan Putu Cherry tu dalam band tu sound engineer dekat Kamal Seni dulu. Serius? Dia orang kat studio dulu. Ali ni sebelum ni dia ada band. Dia intern dekat Kamal Seni. So saya cakap rekod lah kat studio. So band Lipstick dulu dia orang rekod. So dia dah rasanya cerita Masdo punya cerita, dia dah malas dah nak main music, dia dah stop. So dia disband Lipstick tu macam mana tak. So Cherry ni, si Putu Cherry ni yang ajak dia rebrand lah, buat something lah. Apa lagu-lagu tu takkan nak simpan tu. Sebab lagu tu macam sedap, boleh share kat orang yang patutnya macam untuk masa tu. Kalau kata kita tengok gig lah, dekat gig selalu ada banyak band style ni. Style ni tak ada lagi, selalunya kena isi tempat kosong ni. So Mazhur membuat putusan untuk isi tempat kosong tu. Macam tu lah. Saya tengok dekat scene indie ni, dia sebenarnya dia work cara tu juga. Macam masa tu release tu, saya ada satu project band saya buat ni, engineer studio juga, Uli ni. Dia dengan Awan Band dulu. So Awan Band dah tak jadi. Sekarang saya tengok dekat gig hujan dah tak main gig dah. Saya tengok tak ada lah band bunyi hujan kat gig ni. Jom kita isi tempat kosong tu untuk membuat satu band bunyi hujan ni. Band Uli ni lah kami buat, Orkes A Zadir ni. Sebab saya buat pun sebab Amir ni saya tak tahu saya jumpa kat mana. Dia saya jumpa kat social media lah. Saya tengok first impression saya dengar kan dia punya writing kan. Saya teringat Noh lah. Macam baru kenal Noh dulu, dengar lagu Noh orang masa first time dengar Rantai Rasa dengan Pagi Yang Gelap apa semua tu. Macam tu saya dengar Amir ni punya feel sampai kan. So saya panggil Amir main KL lah buat Amir, kita buat Amir Zadir ni, buat Orkes A Zadir ni. Alhamdulillah lepas tu kira jadilah band ni jadi juga lah. Sebenarnya eksperimen lah, dia macam kita isi tempat kosong, band yang tak ada bunyi hujan masa tu lah. Orang mesti cakap apa ni sound hujan apa. Tapi band tu jadi je. Lepas tu lepas dah siap benda tu kan, saya dapat tahu cerita Amir ni pernah main Q Bistro satu ketika sebelum tu. Tak ada lagi band ni. Dia dengan kawan dia dah meninggal dunia dalam cerita ni. Dia main kawan dia dorang duduk dekat Q Bistro nak bagi demo. Saya dengan Uli ada kat Q Bistro masa tu. Lepas tu end up tak bagi. Why? Tak jadi apa. Gila. Macam lepas tu jumpa balik macam tu. Itulah. Sekarang mereka alhamdulillah dah baru release second album. Ayo. Saya terasa tua bila dengar cerita-cerita ni. Aduh. Patutnya dekat Q Bistro dulu dia approach je kan. Tapi tak tahulah jadi apa kan dia approach kan. Itulah. Kadang-kadang kita pelik kot bagi demo kan, balik dengar demo kita kadang tak tahulah. Tak fokus ke. Kadang-kadang discover sendiri lain sikit feel dia. Betul lah. Kadang semua macam dah tertulis lah. Sekarang antara cerita saya dengan pengalaman diorang ni, dulu sekarang ni saya baik juga dengan M. Nasir kan. Pada tahun 80-an dulu saya pernah jumpa dengan dia. Saya pernah ternampak dia kat kedai makan kat Taman Permata. Dia duduk dekat restoran tu, dia duduk dekat luar kaki 5 tu. So saya berjalan di kaki 5 tu. Dia duduk dekat meja makan macam 20 meter sikit depan saya. Saya jalan ke arah dia. Dia tak pandang muka saya, dia pandang kasut saya je. Pandang kasut saya sampailah saya lalu sebelah dia dan saya pergi. Jadi dalam kepala otak saya 80-an dulu aku bertemu dengan M. Nasir ni, dan apa yang hanya yang dia pandang pada aku ialah kasut aku je. Tapi dia ingat cerita kasut tu dia tahu. Dia tahu. Of course.
Of course dia tak Ingat kan dia cerita Tak ada. lepas beberapa tahun tu Itulah kan. tu, Dulu betul. aku nampak hang. Kasut. Tengok mana. Ingat kan cerita tu ke situ ni. Itulah tu. Itulah sehampir dekat yang saya patut berjumpa dengan dia dulu. Dan kasut saya je yang dia kalaulah dia ingat kasut tu, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik lah. Lepas tu pergi ada satu cerita kelakar jugalah. Cerita ni akan dicerita di kalangan kawan-kawan saya lah. Rahim Ma'ruf. Rahim Ma'ruf. Dulu masa tahun 80-an dulu saya selalu jam dekat mana tau? Dekat wilayah kompleks. Wilayah kompleks masa tu ada studio jamming. Awak Kedah Kedah. Saya memang tahu lah KL. Tak tahu. Okay. So ada beberapa studio yang besar lah dekat studio jamming yang gempak lah dekat KL. Amira Studio, Doremi, ada Doremi sampai sekarang ni. Saya rasa yang sampai sekarang ni. Helion Studio dan sebagainya. So antara studio-studio yang saya selalu jam ni dulu, Rahim Ma'ruf akan ada dekat sana. Masa tu dia ada satu band nama dia White Steel tau. Kalau 80-an dulu ada satu album Battle of the Band. Itu Rahim Ma'ruf and the White Steel. Mula-mula lu dia nyanyi lagu apa nama Zulaika ke apa nama lagu macam dangdutnya lah. Lepas tu dia jadi mat rock. So saya berkawan dengan dia 80-an dulu. Dengan Rahim Ma'ruf ni. Masa tu saya pun rambut panjang juga. So setelah 30 tahun kemudian ada konsert M. Nasir. Ada konsert M. Nasir dekat Hard Rock Cafe. So konsert M. Nasir ni kat Hard Rock Cafe ni dia punya stage kat tengah-tengah tau. Dan orang berada di sekeliling stage tu. Arena. Dan maknanya ada viewers yang melihat dia daripada M. Nasir dipentas daripada belakang lah maksudnya. So saya lepak kat belakang tu. Lepas tu Rahim Ma'ruf datang. Dia datang Rahim Ma'ruf tu. Lepas tu dia, "Hey you." Saya macam dah berbesar hati lah. Kau kenal aku lagi after all these years. Bang, macam Nan. Dia cakap. Nan la ilaha illallah. 979. Nan gitar dengan Abang Nasir. Nan dia macam dah confident je. Masa tu saya pun tak pakai topi, saya otak je kan. Alamak. Lepas tu baru dia ni otak recall. Nan ada belakang dia atas stage main gitar. Itulah. Nan mesti main dengan Nasir masa tu. Macam Lepas tu dia pun awkward, saya pun awkward. Lepas tu kita pun split lah. Saya ingat dah mati-mati. Kau ingat aku lagi setelah 20-30 tahun yang berlalu Aduh, itulah dia cerita merepek sembang rambang hari ni. Masdo. So ramai yang telah berkatakan pasal Masdo. Saya lepas ni saya kena letak kepala otak saya pergi ke YouTube, check out Masdo. Saya ada buat juga cerita macam mana experience masa pergi Abbey Road tu. Between kita orang arranger yang between engineers dengan producer, apa POV kami masa pergi bekerja kat sana. Ada juga. Saya ada buat YouTube channel Kamaseni Studio, di mana channel ni more to content experience, macam mana kita ada record dalam studio. Lepas tu saya ada buat live session dengan banyak-banyak local band. Ada okay. Live session banyak local band banyak-banyak ni dia start bila kita tengok masa tu ada program apa House of Vans. Masa tu dia buat House of Vans ni, musician wanted, siapa nak masuk kena letak profile band and orang vote. Dekat situ saya macam banyak, ya Allah, banyaknya band dekat Malaysia ni sebenarnya. Dengar semua ni ada potensial lah untuk kita bagi tahu orang. Sebenarnya banyak band yang orang tak discover lagi, kita kena bagi tahu. So start tu lah kita orang buat Kamaseni live session tu, untuk bagi band-band ni experience macam mana live recording, macam mana. Itulah abang boleh check lah. Lepas ni saya akan check it out and subscribe. Terima kasih lah.
saya punya YouTube tu bila apa keluar je COVID-19 dengan itu je yang keluar. Tak ada pun nak keluar yang local content ni pula. Semua benda-benda tu. Sebab abang check yang music dari rumah tu, abang check juga banyak juga. Okay. Boleh lah tengok siapa effort, siapa tak effort. Okay. Alright. Lastly ni saya nak menyampaikan perasaan saya. Cewa. Saya try lah contact Noh. Ingat nak ajak jugalah dia borak. Lepas tu dia cakap, abang ni deep sangat. Cakap deep sangat. Tersinggung perasaan uncle tau. Aduh. Jiwa uncle saya merontak. Dia tengok macam benda apa abang nak sembang pasal writing macam mana kot, tak tahu lah. Maybe kalau abang loose sikit kot tahu kot. Ada lawak je. Okay Ji, terima kasih banyak awak spend masa untuk saya. Okay, semoga awak terus sihat, family terus sihat. Abang pun kat rumah, stay safe. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah lagi kena. Dah tua-tua ni bahaya, senang kena. Saya keluar pergi beli barang pun saya cuak. Tak boleh nak pegang. Nak pegang stroller, nak pegang troli je apa. Tak boleh. Takut lah. Ambil. Paranoid lah, memang paranoid. Lalu sampai supermarket nampak orang ramai, saya balik. So kenalah cari supermarket yang line clear sikit. Lepas tu bila sampai rumah, macam mana cara awak SOP awak macam mana bila sampai rumah? Selalu sampai rumah, saya loading barang, wife saya ambil barang, saya terus mandi. Saya buka baju, saya memang tak boleh, saya paranoid benda-benda ni. Saya buka baju, wife saya dah standby towel apa semua, saya terus naik mandi. Lepas tu baju tu memang akan straight basuh. Lepas tu wife saya angkat barang, dia terus disinfect semua barang dulu apa semua. Pakai apa disinfectant tu? Dia pakai ni, mula ambil barang kita orang spray pack semua tu kan. Lepas tu bila naik atas dia sapu kain buruk dengan ni je, kain celup dengan Dettol dalam Dettol tu. Sama lagi tu. Itulah. Lepas tu anak kita orang memang apa nak kepik je, kelingi kan. Memang kena marah dia. Tepi jangan duduk dekat bawah. Dia tak tahu apa, kecil kesian ya. Itulah. Ya. Samalah pengalaman kita. Okay Ji, terima kasih banyak. Stay safe Be good. Nanti hopefully lepas pada ni semua kita akan minum lagi. Kita akan minum. Banyak lagi bang. Banyak lagi kumpul barang-barang macam ni. InsyaAllah. Kalau sana banyak input output yang best tu sebenarnya nak share. Betul. Nak cari tu. Macam mana nasib yang rasa nak buat lagu jadi tak jadi tu, macam mana nasib yang rasa lagu tu single. Benda-benda tu yang kita cakap tadi sebenarnya ada POV masing-masing dia. Betul. Itulah. Okay brother, thank you so much. Nanti jumpa lagi. Okay, bye. Melaju